بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para penonton yang saya kasihi sekalian di rumah? Mudah-mudahan berada dalam kesihatan, berada dalam ketaatan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Karim, bertemu dalam Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita berada dalam kesihatan dan juga kenikmatan, diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah puasa. Dan hari ini Ramadan pertama, mudah-mudahan terus bertenaga insya-Allah sampai ke hujung. Dan kita bertemu kembali dalam Kalamullah musim terbaru di set yang baru, ala alam semesta sikit. Dan juga bersama dengan saya Fakrul Razi Kamarudin, kita nak membicarakan tentang kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim. Tajuk pun dah Kalamullah. Jadi Kalamullah ni Allah ceritakan dalam Al-Quran ni pelbagai kisah, dan insya-Allah kita akan berkongsi dengan para penonton yang dikasihi sekalian insya-Allah. Dan saya tidak keseorangan, kerana setiap episod sepanjang Ramadan ni kita akan bersama dengan adik-adik kita dari Kori Junior. Hari ini kita ada adik Saiful Hadi dan juga adik Fatimah. Apa khabar? Assalamualaikum. Sihat ke? Sihat. Macam mana Ramadan pertama ni? Okey. Okey. Tahun lepas ada bertemu dengan Fatimah, tapi Saiful Hadi saya tak sempat. Tapi insya-Allah. Tapi dengar kata ini bukan calang-calang, ini juara Kori Junior ni. Jadi sudah pasti bacaan mereka hebat, dan insya-Allah. Baik. Tanpa membuang masa, saya nak dengarlah bacaan adik siapa dulu nak baca? Adik Fatimah boleh? Adik Fatimah dengan wajahnya manisnya, insya-Allah bacaan dia pun manis. Boleh Fatimah, Kori Junior musim 1. musim yang pertama. Baik, kita nak baca dari surah Al-Baqarah. Boleh ayat 30. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا Ambil terus. Fasajadu situ. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Sadaqallahul azim. Terima kasih adik Fatimah. Bacaan yang bagus, alhamdulillah. Baik, kita nak dengar pula suara tadi dah perempuan, nak dengar lelaki pula. Boleh Adik Saiful Hadi. Okey, sambung ayat wa idh qulna lil mala. Bukan, wa qulna ya Adam uskun. Silakan. Auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sambung lagi. Sikit lagi. Ya. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada adik Saiful Hadi dan juga adik Fatimah. Itulah sedikit bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah, yang mana ayat ini mesti tahu cerita apa. Kalau kita tengok daripada awal tu, Allah dah ceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam dan juga isteri dia siapa nama? Hawa. Bukan Fatimah. Siti Hawa, iaitu kita punya nabi kita, rasul kita yang pertama lah, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita akan cerita dengan lebih lanjut tentang kisah Nabi Adam, bagaimana mereka duduk dalam syurga dan mereka ini diperintahkan Allah untuk turun ke bumi. Tapi semuanya selepas ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Itu dia, seperti biasalah, kita nak wawarkan bahawa mujizat Al-Quran ni jangan sekadar jadi bermusim. Kita nak baca betul Hadi selalu baca Quran waktu bila? Pagi subuh ke tengah malam ke tengah tidur? Antara maghrib isyak. Maghrib isyak. Fatimah? Pagi. Pagi-pagi kan, sebab waktu tu otak kita fresh, dia segar. Tapi bahaya juga kadang-kadang pagi tu mengantuk kan, biasalah kan. Baca, kena baca juga sebab supaya Al-Quran itu boleh merawat jiwa kita. Baik, kita tak nak cerita pasal tu.
Kita nak cerita hari ni tajuk kita apa? Pasal Nabi Adam dan Siti Hawa. Okay, Nabi Adam AS. Kisahnya bermula ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala dah menciptakan alam ini. Allah ciptakan apa? Allah ciptakan langit dan juga bumi. Allah ciptakan pokok-pokok. Allah ciptakan laut dan sebagainya. Dah siap semua. Allah ciptakan. Selepas dah Allah ciptakan Lauh Mahfuz dan sebagainya, semua makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah ciptakan malaikat, jin dan sebagainya. Kemudian Allah nak ciptakan pula ialah makhluknya yang seterusnya bernama manusia. Siapa manusia pertama diciptakan? Nabi Adam AS. Sebab tu Allah kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah nak ciptakan tu, malaikat tanya kepada Allah. Malaikat tanya, ya Allah, kenapa kau nak ciptakan manusia di muka bumi ini? Kau nak ciptakan manusia. Malaikat tanya. Allah katakan pada malaikat, aku akan ciptakan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat tanya apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau nak ciptakan orang yang manusia yang memang dia ada syahwatnya, dia ada akal dan sebagainya, yang mana imannya naik turun, yang boleh kata boleh menumpahkan darah, nak bergaduh dan sebagainya. Itu manusia kan? Kita kan suka bergaduh dengan kucing, bergaduh betul tak? Kucing curi ikan, bergaduh betul kan? Dari bulan puasa ni kurang sikitlah, tapi waktu buka puasa nanti kan. Okey. Malaikat tanya benda tu. Allah jawab? Allah jawab selepas malaikat tanya tu, malaikat kata, sedangkan kami ni sangat taat. Kami sentiasa bertasbih, berzikir, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, malaikat memang kalau Allah kata dia rukuk sampai kiamat. Kalau malaikat ni bertasbih sampai kiamat. Tetapi dia kata manusia ni ada perangai-perangainya yang menyebabkan kerosakan di muka bumi. Malaikat tanya, kenapa? Wahai Allah, kamu nak ciptakan? Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi Allah kata Allah ciptakan manusia daripada, yang pertama Allah ciptakan Nabi Adam AS daripada segumpal tanah. Allah ambil tanah liat, kemudian dibentukkan menjadi manusia, kemudian ditiupkan. Dalam ayat lain Allah sebut ditiupkan ruh kepadanya. Maka jadilah Nabi Adam AS seorang diri dalam syurga, mendapat nikmat dan sebagainya. Ya. Ustaz, nak tanya Ustaz? Ya. Kan ada teori yang mengatakan bahawa manusia berasal daripada beruk. Sebab ni kita tangkis teori tu. Oh, nak menangkis kan? Nak ke jadi buruk? No. Tak nak, mesti dah tak nak. Okay. Sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quran, Allah cerita tentang kisah Nabi Adam, Allah ciptakan daripada tanah. Itu asal usul. Kemudian Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun sebagai umpamanya, Allah cerita tentang proses kejadian manusia yang lengkap. Iaitu biologi kejadian manusia daripada percantuman benih, menjadi tulang, menjadi daging, menjadi segumpal darah dan sebagainya, sehinggalah menjadi manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi itulah untuk menangkisnya, bahawa Allah menjadikan manusia sebaik-baik ciptaan. Kalau kita kaji dunia sekarang ni pun kan, mana ada daripada beruk jadi manusia? Tak ada kan? Jadi memang sudah pastilah menolak ataupun teori tadi adalah teori yang tidak betul. Baik, kita cerita balik tentang Nabi Adam AS. Bila Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan malaikat semua bersujud. Allah kata apa? Malaikat semua bersujud kecuali iblis. Ya. Kenapa iblis tak nak tunduk hormat dekat Nabi Adam? Kenapa iblis tak nak sujud? Kerana dia aba, iaitu dia enggan. Wastakbara, dia rasa diri dia tu ego. Dia rasa diri dia hebat daripada Nabi Adam. Dia kata, why aku nak kena sujud pada Nabi Adam? Dalam ayat lain dia kata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, engkau dicipta daripada tanah, aku nak tunduk kepada engkau. Itu ego iblis. Sedangkan dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak beriman. Disebabkan itulah dia dalam cerita lain dia dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga. Kerana apa? Sifat ego dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan malaikat sujud ni bukan sujud sembah tuan-tuan dan puan para penonton, bukan sujud sembah kepada Nabi Adam, tapi sujud takriman lahu, untuk memuliakan. Allah perintahkan sujud kerana Nabi Adam AS makhluk yang pertama Allah ciptakan akan menjadi sebagai nabi, menjadi nabi atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipendekkan cerita Nabi Adam AS duduk dalam syurga seorang-seorang. Bila dah duduk seorang-seorang nampak sunyi, Allah ciptakan pula pasangan dia. Fitrah manusia nak berpasangan. Allah ciptakan siapa? Siti Hawa. Okey, Siti Hawa datuk nenek kita. Siti Hawa menjadi teman Nabi Adam. Allah kata duduklah dalam syurga, wa qulna ya Adam uskun, duduk dalam syurga, anta wa zaujukal jannah, duduklah, makanlah apa saja yang kau nak, kecuali wala taqraba hazihi syajarah, jangan kau dekati pokok ni. Ulama kata pokok ni namanya dalam ayat lain sebut syajaratul khuld, pokok khuldi. Jangan makan, jangan dekat dan jangan makan. Syaitan bila dengar tu, ini can aku ni. Dia kata tunggu kejap Adam, dia kata. Dia goda Siti Hawa dan juga Nabi Adam sehingga dia orang makan
buah tadi disebabkan terlupa Nabi Adam AS terlupa. Jadi bila makan buah tu maka apa jadi kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa, mereka ni telah mengingkari perintah Allah dan Allah menghukum dan juga Allah memerintahkan mereka sebenarnya untuk turun ke muka bumi untuk jadi sebagai khalifah. Jadi itulah kisah yang serba ringkas tentang Nabi Adam AS. Boleh rujuk dalam Al-Quran, surah Baqarah ada, surah Saf dan juga surah-surah lain yang boleh kita tengok kisah Nabi Adam AS dengan panjang lebar. Mudah-mudahan menjadi sedikit iktibar kepada kita bahawa kita jangan ego. Walaupun kita duduk dalam nikmat Allah, bila kita ego, Allah Subhanahu Taala boleh halau, Allah Subhanahu Taala boleh azab kita, Allah Subhanahu Taala boleh tarik balik nikmat yang ada pada diri kita. Terima kasih pada para penonton yang sudi bersama dengan kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat iktibar yang boleh kita jadikan panduan dalam hidup kita. Terima kasih, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menonton Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi.